Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung kasih saya hulurkan kepada saudara-saudari pengurusi majlis, barisan panel hakim yang sentiasa bersama panji keadilan, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik-detiknya dan warga dewan yang jauh di mata namun dekat di hati. Berdirinya saya di atas persada indah tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk perceraian membawa kesan negatif. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kita membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato agar hadirin terbuka minda, agar hakim tidak terpinga-pinga dan saya petah berkata-kata. Seperti kata orang dahulu kala, yang buta tidak teraba-raba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terumbang-ambing, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Hadirin dan hadirat yang dihormati, status keluarga bahagia lebih senang dicapai dengan mengurangkan masalah rumah tangga. Walau bagaimana kuatnya ikatan antara satu sama lain, ianya masih rapuh apabila suatu tindakan seperti perceraian dilakukan. Dengan menjadi salah satu penyebab kemudaratan emosi, perceraian sepatutnya menjadi sesuatu yang kita semua berusaha untuk mencegahnya. Antara faktornya ialah kecurangan. Kecurangan bermaksud apabila salah satu daripada dua orang yang telah berkahwin mempunyai hubungan yang melebihi status kawan dengan yang bukan mahram. Situasi ini banyak dilihat di kalangan selebriti terkenal. Mereka yang perlu memalsukan keakraban sesama sendiri untuk menjadi hiburan dan bahan tontonan terpedaya dengan minda dan hati yang dicipta semata-mata untuk kerja. Walau pada mulanya palsu, perasaan ini akan merebak dan berubah menjadi sesuatu yang benar dan boleh menyebabkan kontroversi. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 dijalankan, kes perceraian di Malaysia mencatatkan sebanyak 77,786 kes di mana lebih kurang 10,000 daripada kes tersebut ialah bukan Islam. Sebanyak 80% ibu bapa mengatakan kehidupan mereka mulai terkesan dari segi fizikal dan mental. 84.1% ibu bapa mengalami tekanan mental yang menyebabkan kemurungan. Ramai juga yang menyatakan bahawa keadaan kewangan mereka menyebabkan mereka tidak mampu menyara anak dan satu sama lain. Ekonomi keluarga yang merudum dan kemurungan mengakibatkan ibu bapa mudah melenting dan berasa rumah tangga tidak dapat lagi diteruskan. Soalan-soalan tentang pemergian ibu bapa biasa ditanyakan dalam tempoh masa yang terdekat selepas perceraian oleh anak-anak. Kebanyakan anak-anak yang mempunyai ibu bapa yang sudah bercerai akan mengalami ketidakstabilan mental seperti depresi, kehilangan orang yang tersayang secara tiba-tiba, terpisah daripada penjaga dan adik-beradik, kekurangan tempat mengadu dan hal-hal seperti ini dapat memberikan impak yang berat kepada emosi seseorang. Kanak-kanak yang masih kecil, terutamanya mereka yang berada di sekolah rendah, gagal untuk memahami situasi dan dibiarkan untuk mengenangi pergolakan emosi berseorangan. Tambahan lagi, tidak satu pun daripada kita yang ingin dipandang serong oleh masyarakat. Label-label seperti kekurangan kasih sayang sering dilontarkan apabila seseorang itu bercerai. Seperti depresi dan sakit mental yang lainnya, sesetengah masyarakat tidak menghulurkan walaupun satu bantuan untuk membantu, malah menggelak tawakan mereka yang susah merana ini. Hal ini ditambah lagi dengan kesan psikologi di mana mereka menyalahkan diri mereka sendiri yang boleh membawa kepada mencederakan diri, keyakinan diri yang rendah dan lain-lain. Selain itu, masalah kewangan menyebabkan pertukaran gaya hidup secara drastik dan mendadak yang menyumbang kepada stres. Akhir sekali, bagi mengelakkan perceraian berlaku, kebolehan dalam aspek seperti toleransi dan memahami orang lain perlu dikuasai supaya tiada kesalahfahaman di antara satu sama lain.
Hal ini dapat dibina dengan meluangkan dan menghabiskan masa lapang bersama ahli keluarga yang tercinta. Otak yang dilengkapi dengan pemikiran yang terbuka dapat menilai sesuatu masalah dari pelbagai penjuru, menyelesaikan masalah secara produktif dan efektif sekaligus membuang kebarangkalian untuk perkara yang remeh-temeh. Hadirin yang saya hormati, sebagai pengakhir kata, saya memohon ribuan maaf sekiranya terdapat kata-kata yang mengguris hati hadirin sekalian. Saya berharap agar kita semua menjadi insan yang cemerlang dan beriman demi agama, bangsa dan negara. Bak kata pepatah, pemudi tiang negara, pemuda harapan bangsa. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.